Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca dan memahami dialog. Dan selain itu, cikgu juga harap agar murid-murid dapat mengenal pasti maksud kosakata. Okey, selepas ni kita akan tengok apa itu dialog dan kosakata. Baik, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tema yang ketujuh yang bertajuk Pertanian dan Penternakan. Baik, murid-murid boleh tengok dalam buku teks masing-masing, muka surat 43. Okey, kita akan tengok ada tema 7, Pertanian dan Penternakan. Okey, baik, ini ialah tentang pertanian dan penternakan. Okey, peta ni kita panggil sebagai peta bulatan. Okey. Informasi tentang pertanian dan penternakan kita boleh dapatkan daripada Jabatan Pertanian. Okey, setiap negeri dalam Malaysia ada Jabatan Pertanian. Contohnya kita tinggal di negeri mana murid-murid? Di negeri Johor. Jadi, Johor ada Jabatan Pertanian. Sama juga dengan negeri-negeri yang lain. Okey, begitu selain itu kita juga dapat informasi daripada internet, guru ataupun surat khabar. Okey, ini ialah contoh-contoh sumber yang boleh kita dapatkan informasi tentang pertanian dan penternakan. Okey, kita tengok gambar yang ada di sini ada penternakan ayam, penternakan ikan, ini pertanian, ada sayur-sayuran, buah-buahan dan ada bunga orkid. Okey, ini ialah contoh-contoh pertanian dan penternakan. Baik, contoh pertanian yang ada di negara kita Malaysia. Antara tanaman ataupun sektor pertanian yang ada di negara kita ialah yang pertama kita ada padi, okay, yang kita selalu nampak. Sawah padi, padi ini nanti akan diproses dan menjadi beras, kemudian bila dimasak dan akan menjadi nasi yang kita makan hari-hari tu. Okay, kemudian ada pertanian sayur-sayuran, ada pelbagai jenis sayur-sayuran. Contohnya apa? Contohnya kobis, kangkung, bunga kobis dan sayur-sayuran yang lain. Selain itu, sektor pertanian negara kita juga ada tanaman buah-buahan. Okey, buah-buahan tempatan. Contohnya apa? Ada buah pisang, nanas, tembikai, mangga dan juga rambutan. Ada manggis dan yang lain-lain. Okey, selain itu kita juga ada pokok getah. Murid-murid pernah nampak tak pokok getah? Pokok getah ni biasanya ada di ladang-ladang. Okey. Getah akan dikumpulkan dalam bekas ini dan diproses menjadi benda-benda yang diperbuat daripada getah. Contohnya apa? Contohnya ada sarung tangan getah ataupun tayar dan yang lain-lain. Okay, seterusnya ada pokok kelapa sawit. Okay, ni sektor pertanian kelapa sawit. Kelapa sawit ni ditanam untuk diambil buahnya dan diproses bagi mendapatkan minyak. Contoh minyaknya ialah minyak masak yang ibu kita gunakan untuk memasak hari-hari. Okay, dan yang terakhir antara contoh sektor pertanian ialah kebun teh. Okay, ini ialah contoh pokok teh. Okay, ini ada di kawasan yang tinggi dan sejuk. Biasanya kalau di Malaysia kita boleh tengok kebun teh di Cameron Highlands. Okay, itu salah satu contoh tempat yang ada pokok teh. Teh ni kita nak buat apa? Antaranya ialah bila diproses menjadi serbuk, dia akan menjadi air teh. Seterusnya kita tengok penternakan. Okay, penternakan ialah tentang haiwan. Okay, haiwan yang dibela ataupun dipelihara untuk kita dapatkan dagingnya dan jadikan makanan. Okay, contoh yang pertama ada lembu, kambing, ayam dan juga ikan. Okay, ikan pun ada dibela di dalam air tawar. Okey, ada banyak jenis ikan. Nah, hari ini cikgu akan terangkan 4 jenis haiwan di dalam sektor penternakan dalam negara kita. Baik, kita hari ini akan masuk unit 19 iaitu yang bertajuk Hargailah Pokok. Apa maksud hargailah murid-murid? Maksudnya ialah kita menyayangi dan mencintai pokok kerana pokok merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting untuk alam sekitar kita. Jadi kita mesti hargai, mesti dijaga dengan baik. Baik, hari ini kita akan baca muka surat 44. Okey, ada dialog antara Syok Ling dan Hasan. Okey, yang bertajuk Amboi Cantiknya. Okey, ini ialah
ayat seru. Ada kata seru di sini dan ada tanda seru. Okay, murid-murid boleh tengok dalam buku teks masing-masing muka surat 44. Mari kita baca sama-sama. Amboi, cantiknya. Soklin. Selamat petang, Hasan. Hasan. Selamat petang. Soklin. Wah, cantiknya kawasan rumah kamu. Siapakah yang menanam pokok-pokok ini? Hasan. Semua ini ditanam oleh keluarga saya sendiri. Soklin. Hasan, tolong jelaskan cara kamu mencantikkan kawasan ini. Hasan. Saya dan abang saya menanam. Okay, tempat kosong dia minta kita untuk isi. Manakala ibu dan kakak menanam. Di mana kita boleh dapatkan jawapannya? Dari gambar sini. Kita tengok mereka sedang mencantikkan halaman rumah. Okay, jadi kita tengok yang pertama. Menanam. Hasan dan abangnya menanam apa ni? Menanam sayur-sayuran. Manakala ibu dan kakak menanam pokok bunga. Soklin. Benih pokok di situ untuk apa? Okey, ni tengok ni ada benih pokok. Hasan. Okey, apa jawapan Hasan? Hasan jawab, benih pokok itu untuk dijual. Okey, bapa dia sedang menguruskan benih-benih pokok untuk dijual. Soklin. Kamu bijak, Hasan. Terima kasih atas maklumat tentang pokok-pokok itu. Hasan. Sama-sama. Okey, ceritanya tentang Soklin datang ke rumah Hasan dan dia tengok kawasan rumah Hasan sangat cantik. Ada banyak pokok. Sebab mereka ada menanam sayur-sayuran dan ada menanam pokok bunga. Selain itu, selain daripada mereka menanam dan menjaga pokok, mereka juga menjual benih pokok. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang seterusnya. Murid-murid boleh tengok dalam muka surat 45 ada cerita yang bertajuk Mudahnya Halau Serangga. Okay, ini masih lagi cerita tentang pokok. Tapi kita nak baca bagaimana caranya untuk menghalau serangga yang menyerang pokok kita. Cikgu baca, murid-murid semak dalam buku teks masing-masing. Mudahnya halau serangga. Ayah Hasan, iaitu Encik Mahzan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Ini ialah pokok paku gunung. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Okey, jadi pokok ini merupakan salah satu jenis pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mahzan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mahzan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Okey, ini cerita tentang Encik Mahzan, iaitu ayah Hasan yang menanam pokok paku gunung. Tapi ada satu masalah, iaitu pokoknya diserang oleh ulat. Jadi macam mana cara untuk menghapuskan? Okey, ayah Hasan telah mencari maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya tanpa perlu menggunakan racun. Jadi pokoknya masih lagi bebas daripada racun. Jadi caranya macam mana? Menapis air basuhan cili kering dan kemudian gunakan botol penyembur. Maksudnya dia semburkan pada daun dan ulat takkan berani. Okey, sekarang kita nak tengok tentang kosakata. Okey, kosakata ialah perkataan. Murid-murid tengok. Perkataan yang berwarna merah ialah kosakata. Okey, yang pertama kita ada permintaan, tumbuh, diserang, internet, racun, basuhan, penyembur, subur dan menghijau. Okey, ini semua ialah kosakata yang kita nak cari maksudnya. Baik, mari kita tengok sama-sama kosakata yang pertama. Tumbuh.
Tumbuh maksudnya hidup. Okey, inilah maksud yang sama, yang seerti. Permintaan, permohonan, diserang, dirosakkan. Okey ni, ulat tu diserang ulat. Maksudnya daunnya dirosakkan oleh ulat. Internet. Okey, internet ni ialah rangkaian komputer antarabangsa yang kita gunakan untuk, contohnya untuk murid-murid tengok video pembelajaran ni. Okey. Seterusnya, racun. Bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu. Okey, jadi Encik Mahzan tak mahu menggunakan racun. Jadi dia menggunakan cara yang lebih mudah dan mesra alam. Basuhan. Apa-apa yang dicuci. Okey ni air basuhan. Cili kering. Penyembur. Alat untuk menyembur. Kalau dalam yang selalu kita sebut namanya spray. Okey, kita spray di pokok. Subur. Subur maksudnya sihat. Okay, jadi pokoknya menjadi sihat semula, bebas daripada ulat. Dan yang terakhir, menghijau. Menghijau maksudnya pokok dia kembali menghijau, kembali berwarna hijau dan segar. Jadi pokoknya akhirnya bebas daripada serangan ulat. Sebelum kelas kita berakhir, cikgu ingin murid-murid berikan 2 contoh aktiviti pertanian dan penternakan di Malaysia. Okey, tuliskan jawapan awak semua di dalam ruangan komen. Jangan lupa tuliskan nama masing-masing. Selamat menjawab. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.